Hai, Assalamualaikum. So, hari ini kita akan sambung penerangan cikgu bagi bahagian yang pertama. So, ini adalah bahagian yang kedua tentang pertumbuhan tisu meristem dalam tumbuhan. So, kita akan perhatikan dalam tumbuhan ada dua jenis pertumbuhan, iaitu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Ada dua peringkat pertumbuhan. Tumbuhan sama ada mengalami kedua-dua peringkat ataupun hanya mengalami peringkat primer sahaja. So, ada setengah tumbuhan mengalami kedua-dua, ada setengah mengalami sehingga peringkat primer sahaja. Okey, jom kita pergi lebih detail. Baiklah. So, kita akan tengok dulu pertumbuhan primer berlaku pada tumbuhan apa, pada bahagian mana, berlaku bila dan tujuannya untuk apa. Okey, kita tengok tujuan dulu ya. Tujuan dia adalah pertumbuhan, definisi dia ni. Pertumbuhan yang berlaku selepas percambahan. Okey, selepas percambahan dan dialami oleh semua tumbuhan untuk tu tujuanlah tu untuk menambah panjang batang dan juga akar. Okey, jadi pelajar dah tengok tadi percambahan. So, tujuan dia adalah untuk memperolehi ataupun menambah panjang batang dan juga akar selepas pada percambahan. So, kita perhatikan kepada gambar ni. So, pelajar dapat lihat dekat sini. Ada dua bahagian dekat situ ya. Primordium daun dan primordium tunas. Jadi primordium daun. So, kalau gambar gambar mikrograf ni kita nampaklah. Dekat sini kita nampak ini adalah primordium tunas. Ini adalah primordium daun. Okey. Manakala ini adalah primordium tunas, cikgu buat tik tu. Okey, kemudian ini adalah primordium daun ya. Ini primordium daun, ni daun. Daun. Okey. So kat sini gambar ni dia nak pelajar-pelajar faham tahu kedudukan primordium daun dan juga primordium tunas. Jadi pertumbuhan primer ini biasanya berlaku pada bahagian meristem apex. Pelajar sudah faham tentang meristem apex, iaitu pada hujung pucuk dan hujung akar. Pada bahagian ini sel membahagi dengan aktif, secara mitosis. Kemudian diikuti dengan pemanjangan dan pembezaan sel. Pemanjangan dan pembezaan sel yang berlaku pada hujung pucuk adalah bertujuan untuk menambah ketinggian. Di mana berlakunya perkembangan pada primordium daun dan juga primordium tunas untuk menambah ketinggian. Manakala pada hujung akar terdapatnya jidal akar yang akan menjadi haus. Perkembangan sel pada jidal akar tu menyebabkan dia menjadi haus dengan dia membesar dan dia bertumbuh ke dalam tanah. Kemudian digantikan dengan sel-sel meristem yang baru untuk membentuk sel rambut akar. Sekarang kita fokus kepada pertumbuhan sekunder. Apakah matlamatnya dan berlaku pada bahagian mana? Berlaku kepada tumbuhan eudicot, dan sebilangan kecil tumbuhan monocot. Contohnya pokok renik ya. Dengan matlamat dia adalah untuk menambah ukur lilit dan diameter batang dan akar. Matlamat dia nak tambah diameter pada bahagian batang dan juga pada bahagian akar. So kita perhatikan gambar ini. Terdapatnya struktur yang dilabel sebagai
Xylem primer pada bahagian yang warna biru hampir di tengah tu. Kemudian xylem sekunder, kemudian phloem primer yang berbentuk segitiga, dan bahagian yang lebih besar berwarna oranye tu phloem sekunder. Adanya struktur yang dinamakan sebagai cambium gabus berada di bawah epidermis, dan adanya cambium vascular yang berwarna hijau, dan bahagian tengah sekali tu dinamakan sebagai empulo. So penerangan dia, adakah tumbuhan eudicot yang hanya mengalami pertumbuhan sehingga peringkat primer sahaja? Pelajar dapat beri idea atau tidak, ada tak tumbuhan eudicot yang hanya mengalami pertumbuhan peringkat primer sahaja? So ada contoh diberikan sini, iaitu tumbuhan tidak berkayu seperti herba tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Okey. Apa itu pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder berlaku ataupun terhasil apabila adanya pembahagian sel meristem lateral, di bahagian batang dan akar, dan juga berlakunya perkembangan pada cambium vascular dan cambium gabus yang kita perhatikan tadi. Jadi ia dinamakan sebagai pertumbuhan sekunder apabila berlakunya pembahagian sel pada sel meristem lateral yang terletak pada batang dan juga pada akar, dan di dalamnya terletaknya cambium vascular dan cambium gabus. Jadi itulah matlamat dia ya, matlamat pertumbuhan sekunder. Okey, pelajar-pelajar semua, cikgu sekali lagi akan menerangkan tentang meristem lateral. Tisu meristem lateral yang terdapat pada bahagian batang. Okey, tisu meristem lateral ni dipecahkan kepada dua, iaitu cambium vascular dan juga cambium gabus. Okey, jadi dua tisu ini yang akan memainkan peranan dalam memastikan berlakunya pertumbuhan peringkat sekunder. Jadi kita akan tengok dengan lebih detail ya. Okey, saya juga akan besarkan. Cambium vascular ni kedudukan dia terletak di antara xylem dan phloem semasa peringkat primer. Okey, xylem dengan phloem ni berada di dalam berkas vaskular, dan cambium vascular terletak di antara xylem dan phloem. Manakala cambium gabus pula terletak di bawah lapisan epidermis. Jadi cikgu paparkan sekali lagi gambar tentang cambium gabus yang terletak di bawah epidermis. Okey, harap pelajar dapat lihat ya. So yang berwarna putih itu, line yang berwarna putih itu adalah cambium gabus yang terletak di bawah epidermis. Manakala yang dinamakan sebagai cambium vascular tidak ada pada gambar ini ya, kerana pada gambar ini menunjukkan bahawa telah pun berlaku pertumbuhan sekunder itu, kerana telah pun terhasil xylem sekunder dengan phloem sekunder. Okey, pelajar boleh nampak dekat sini phloem sekunder dan xylem sekunder telah terbentuk dengan kewujudan cambium vascular di antara xylem dengan phloem yang asal. Baiklah pelajar-pelajar, untuk lebih penjelasan yang lebih detail dan lebih jelas tentang pertumbuhan sekunder ini, maka kita akan perhatikan pertumbuhan sekunder pada bahagian batang ya. Okey, pada bahagian batang, iaitu pembahagian sel di cambium vascular dan cambium gabus semasa pertumbuhan sekunder pada bahagian batang. So pada gambar ini telah diberikan contoh tahun pertama apa yang berlaku, tahun kedua apa yang berlaku, dan tahun ketiga. Maka kita akan dapat perhatikan terdapat perbezaan ya dari segi perkembangan xylem dan phloem.
untuk fasa pertumbuhan sekunder, untuk dia menjadi pertumbuhan sekunder. Kita perhatikan dulu pada tahun pertama apa yang dia ada pada batang daripada keratan rentas ini. Kita nampak dekat situ ada ada xylem prima ya. Ada xylem prima. Kemudian ada cambium vascular yang berwarna hijau. Kemudian ada phloem prima. Dan ini adalah epidermis. Okey. So, pada tahun kedua telah berlaku perkembangan. Apa yang baru terbentuk? Okay, kita perhatikan. Dekat sini kita akan nampak xylem prima, ini empulo ya, dekat situ empulo. Okey, ada xylem prima yang warna oranye tu. Kemudian telah terbentuknya xylem yang kedua, iaitu xylem sekunder yang warna cikgu terconteng, so cikgu padam kat situ. Okey. Telah terbentuknya xylem sekunder, xylem yang kedua yang warna oranye dekat situ. Dan ada cambium vascular warna hijau. Kemudian ada phloem prima, phloem yang asal, ada yang dalam bulatan tu kan. Ada bulat-bulat tu macam tu. Okey. Dan yang lebih besar tu adalah phloem sekunder, phloem yang kedua. Okey, phloem yang kedua. Jadi itulah perkembangan yang telah berlaku, perubahan yang telah berlaku, yang iaitu telah menyebabkan berlaku terbentuknya xylem sekunder dan juga phloem sekunder. Manakala epidermis pula disebabkan telah berlaku pertambahan dari segi diameter, maka telah menyebabkan epidermis itu menjadi merekah. Okey. Sekarang cuba kita perhatikan pula pada tahun ketiga apa berlaku kepada batang pokok tersebut. Apa yang berlaku adalah xylem sekunder telah mengalami penebalan ya, semakin menebal. Xylem sekunder di sini fungsi dia, xylem prima berfungsi untuk mengangkut air dan juga nutrien. Manakala xylem sekunder adalah berfungsi untuk sokongan dan juga untuk pertumbuhan bagi peringkat sekunder. Okey, sekarang kita akan mendengar dan berkongsi bagaimana pertumbuhan sekunder berlaku pada batang ini dengan lebih detail lagi, dengan lebih terperinci lagi, mengikut peringkat-peringkatnya lah. Okey, so peringkat yang pertama, peringkat awal, pada batang ini pelajar dapat lihat dekat situ adanya xylem prima. Saya cuba besarkan. Adanya xylem prima yang berwarna hijau ya, yang warna hijau tu xylem prima. Okey, kemudian yang berwarna kuning itu kita panggil phloem prima. So kedua-duanya tu berada di dalam berkas vaskular. Okey, berkas vaskular. Okay, ini kita panggil berkas vaskular lah. Dan di tengahnya di antara phloem dengan xylem tu, okey, ni dekat tengah ni, so itu dipanggil sebagai cambium vascular. Cambium vascular yang akan mengalami perubahan nanti untuk mendorong, menyebabkan berlakunya pertumbuhan sekunder. Okey, epidermis, cortex dan di tengahnya adalah ampulo. Okay, sekarang cuba kita lihat kepada penerangan dia. Ini baru peringkat pertama ya. Cikgu akan terangkan secara agak detail ya. Pertumbuhan sekunder bermula apabila cambium vascular mula membahagi secara mitosis dengan aktif.
Okey, seterusnya apa yang berlaku? Perkembangan bagaimana untuk peringkat yang kedua? Okey, untuk peringkat yang kedua ini kita dapat perhatikan telah terbentuknya gelang cambium ya, sebab cambium vaskula telah menambahkan bilangan selnya dan bercantum ya, menyebabkan dia berbentuk seperti gelang. So kita panggil dia sekarang gelang cambium. Selain daripada itu, sel-sel gelang cambium yang telah bersambung menjadi bentuk bulat dan bergelang begitu, sel-sel gelang cambium ini akan membahagi ke arah dalam dan membahagi ke arah luar. Apabila dia membahagi ke arah dalam, maka dia akan membentuk xilem baharu. Okey, dekat dengan xilem yang pertama, iaitu xilem primer. Manakala sel-sel yang berada di luar, yang berkembang ke arah luar, akan membentuk phloem baru. Jadi, xilem baru pada bahagian dalam dinamakan sebagai xilem sekunder, dan phloem baru yang baru terbentuk di bahagian luar sel cambium, gelang cambium, dipanggil sebagai phloem sekunder. Maka sekarang ada 4 lah, ada 4. Xilem bermula daripada dalam ya, bermula daripada bahagian dalam, empuluh, kemudian xilem primer, xilem sekunder, kemudian phloem sekunder, kemudian phloem primer. Phloem primer yang asal tu akan tertolak ke bahagian luar. Okey, peringkat yang ketiga, pertumbuhan sekunder pada batang. So kita perhatikan kepada penerangan dulu ya. Apabila mengalami pertumbuhan sekunder, xilem primer ditolak ke arah empuluh, okey, ke arah yang semakin dalam. Manakala phloem primer ditolak ke arah epidermis, ke arah luar. Akibatnya tisu xilem primer menjadi dimampatkan, okey, semakin dimampatkan untuk membentuk lapisan kayu yang kuat. Ini kerana dia telah ditebalkan dengan lignin pada dinding salur xilemnya. Penebalan dinding xilem dengan lignin ini secara tidak langsung memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Jadi kita perhatikan kepada gambar apa yang baru terbentuk ya. So di tengahnya adalah empuluh. Okey, empuluh dekat tengah. Kemudian xilem primer yang asal berwarna coklat gelap tu ditolak ke tengah. Okey, ditolak menghampiri empuluh. Maka dia jadi semakin nipis dan tetapi semakin kuatlah sebab dia ditebalkan dengan lignin dan dia memberi sokongan. Kemudian okey, xilem yang baru terbentuk, sel-sel yang baru terbentuk membentuk xilem sekunder. Okey, dan bahagian luarnya pula adalah phloem sekunder, dan paling luar sekali adalah phloem primer. Kemudian diikuti dengan cortex pada bahagian selepas bahagian phloem primer. Okey, kemudian gelang cambium masih ada ya. Gelang cambium masih ada yang berwarna hitam ini. Okey, yang berwarna hitam lain itu masih ada gelang cambiumnya. Okey, jadi cikgu harap pelajar dapat faham ya bagaimana pembentukan xilem dan phloem sekunder yang telah dengan perkembangan sel-sel cambium telah menolak phloem primer xilem primer mendekati empuluh dan juga phloem primer ke arah epidermis, dan munculnya
dua lapisan baru di tengahnya, iaitu xylem sekunder dengan phloem sekunder. Baiklah pelajar-pelajar semua, ini adalah peringkat yang terakhir ya bagi pertumbuhan sekunder pada batang. So yang terakhir ini kita akan perhatikan perubahan yang berlaku kepada epidermis dan juga kepada cambium gabus. Okay, so kita akan perhatikan kepada penerangan dia terlebih dahulu. Apabila lapisan xylem sekunder dimampatkan, maka berlakulah pertambahan lilitan batang. Okey, dengan munculnya xylem dan phloem sekunder, maka bertambahlah lilitan batang. Dan ini menyebabkan epidermis batang meregang, kan, sebab dia ditolak. Okey, dia ditolak sebab saiz batang ni semakin besar. So dia akan merekahlah. Epidermis batang akan meregang serta retak. Dan cambium gabus yang berada di bawah epidermis itu membahagi dengan aktif membentuk sel-sel gabus di sebelah luar dan korteks di sebelah dalam. Lapisan gabus melindungi batang daripada serangan serangga dan juga patogen. Sebabnya epidermis telah merekah. Maka kita perhatikan dekat gambar ini. Phloem sekunder dengan xylem sekunder telah terbentuk pada peringkat yang ketiga tadi lagi, kan. Dan keadaan itu telah menyebabkan lilitan batang bertambah. Okey, saiz bertambah, jadi menyebabkan epidermis itu meregang dan merekah. Okey, jadi apabila epidermis merekah, maka cambium gabus akan membahagi membentuk sel-sel baru yang dipanggil sebagai sel-sel gabus pada sebelah luar. Okey. Cambium gabus pada sebelah luarnya akan membentuk sel gabus dan pada sebelah dalam akan membentuk korteks. Jadi korteks semakin tebal. Jadi ada benda baru yang terbentuk di situ yang dipanggil sebagai sel gabus. Di sini sel gabus fungsi dia untuk melindungi batang pokok tu daripada gangguan serangga dan juga patogen. Sebabnya epidermis telah merekah. Okey, cikgu sangat berharap pelajar dapat memahami perkara ini ya, topik ini, sebab tidaklah susah tetapi agak complicated dan perlukan fokus untuk difahami. Baiklah pelajar, sekarang kita akan beralih kepada pertumbuhan sekunder pada akar pula ya. So kita akan perhatikan penerangan dan juga penerangan berdasarkan gambar rajah. Okey, so cikgu akan fokus kepada matlamat dulu ya. Matlamat pertumbuhan sekunder pada akar, iaitu bertujuan untuk menambahkan ukur lilit pada akar, sama dengan pertumbuhan sekunder pada batang eudicot juga, iaitu untuk menambahkan ukuran diameter ataupun ukur lilit batang dan juga akar. So, kita akan tengok kepada penerangan dulu. Sel cambium vascular. Okey, harap pelajar dapat nampak terus ya kat mana sel cambium vascular tu. Membahagi dengan aktif dan bergabung membentuk gelang yang lengkap. Okey. Dia bergabung, dia membahagi membentuk sel yang lebih banyak, lepas tu dia bergabung, kan. Kemudian dia membentuk gelang. Bila dia bergabung dia membentuk gelang. Sel-sel dalam gelang cambium membahagi ke arah dalam dan ke arah luar, sama macam tadi juga. Sel yang membahagi ke arah dalam akan membentuk xylem sekunder dan yang membahagi ke arah luar akan membentuk phloem sekunder. Boleh nampak? Sama kan? Okey, seterusnya, disebabkan aktiviti cambium, maka aktiviti perkembangan tadilah, perkembangan xylem dengan perkembangan xylem sekunder dengan phloem sekunder.
maka akar akan menjadi semakin tebal. Dan cambium gabus yang terletak di bawah epidermis juga membahagi dengan aktif membentuk sel-sel gabus. Sel gabus memberi perlindungan kepada akar, sama macam batang kan? Sama juga macam perkembangan pada batang, cuma lukisannya agak berbeza sedikit. So kita perhatikan kepada gambar yang pertama, peringkat primer dia. Semasa peringkat primer, sel ini mempunyai, sel akar, kelihatan rantas akar ini mempunyai epidermis, di bahagian luarnya cortex. Phloem primer yang berwarna biru, ada 4 ketul tu, secoek macam tu kan. Kemudian cambium vascular yang nampak lapisan tu. Kemudian xylem primer di tengah. Bentuk seperti tambah, tanda campur tu. Okey, itu xylem primer di tengah. Xylem berfungsi untuk mengangkut air kan. So, sekarang perubahan seterusnya untuk dia menjadi akar sekunder. So dia telah mengalami macam tu. Okey, kita nampak dekat situ gelang ya, berlaku cambium vascular tu telah berkembang menghubungkan antara gelang-gelang tu. So dia akan menjadi bersambung lah. Okey, xylem primer di tengah semakin besar, kemudian phloem primer yang berwarna biru coek tu, kemudian cambium vascular yang telah bersambung. Okey, gambar yang keempat, epidermis, kemudian phloem primer, phloem yang asal telah tertolak semakin ke arah luar. Okey, phloem sekunder yang baru terbentuk, okey, dengan pembahagian oleh sel-sel cambium vascular kan. So yang baru dekat sini, yang baru terbentuk adalah xylem sekunder yang warna pink muda dengan phloem sekunder yang warna agak kehijauan tu. Okey, warna turquoise macam tu. Dan xylem primer masih kekal di tengahnya. Jadi yang baru terbentuk adalah, cikgu ulang sekali lagi, phloem primer semakin mendekati epidermis. Yang baru terbentuk adalah phloem sekunder dengan xylem sekunder akibat daripada perkembangan sel-sel cambium vascular. Okay, yang terakhir, dia jadi semakin bulat lah, cortex. Phloem sekunder semakin besar, cambium vascular masih ada dekat situ. Kemudian xylem sekunder dan juga xylem primer masih ada. Dan yang tidak dilabelkan pada rajah kan adalah tentang penerangan cambium gabus tadi yang sama seperti batang tu. Cambium gabus terletak di bawah epidermis, ada tapi tidak dilabelkan. Juga membahagi dengan aktif membentuk sel-sel gabus yang juga memberi perlindungan kepada tisu akar. Baiklah, sedikit perkongsian tentang eksplorasi bio di sini. Bagaimana terbentuknya gelang tahunan ya pada batang ni. Pada batang pokok ni, penghasilan xylem sekunder pada musim bunga dan musim panas. So xylem sekunder, gelang yang berwarna gelap telah terhasil pada musim panas. Dan xylem sekunder yang berwarna cerah terhasil pada musim bunga. Hai, Assalamualaikum pelajar semua yang sudi